Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini lagi sekali dapat sama-sama kita berada di dalam rumah Allah ini, surau Al-Husna, untuk sama-sama kita menambahkan pengetahuan kita dan memantapkan keimanan kita, untuk kita lebih faham tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pedoman hidup kita. Kita yakin dengan sebenar-benar yakin bahawa Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dua tinggalan Nabi yang akan menjadikan seseorang yang pegang dengan dua ini tidak akan sesat sampai bila-bila. Manusia jadi celaru, manusia jadi tak tahu punca kerana manusia tinggalkan panduan daripada Al-Quran, tinggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang dengan perkara yang lain, manusia jadi sesat. Maka kita nak mengajak manusia di akhir zaman, kita semua, untuk kita kembali kepada cara yang sebenar untuk selamat di dunia, dengan berjaya dengan cemerlang di dunia ini, dan juga nak berjaya di akhirat. Al-Quran menjanjikan kita kecemerlangan di dunia dan menjanjikan kepada kita kebahagiaan di akhirat. Cuma malangnya ramai di kalangan umat Islam yang masih gagal untuk ambil manfaat daripada wahyu ini. Boleh jadi kerana kekurangan yang ada kepada kita, kekurangan kepada para alim ulama dalam menyampaikan ilmu, kekurangan daripada kalangan mereka yang belajar ilmu ini kurang ambil perhatian, kurang bersungguh-sungguh di dalam mempelajari ilmu-ilmu ini. Maka akhirnya kita menjadi manusia yang ketinggalan. Kita ketinggalan daripada kejayaan di dunia kerana kita tidak lagi berpegang dengan Al-Quran, dan kita juga menjadi, moga-moganya tidak kita lah, menjadi golongan yang rugi juga di akhirat kerana mereka juga lari jauh daripada Al-Quran. Musuh-musuh Islam sedap dan sedia maklum bahawa inilah kunci kejayaan dunia maupun akhirat. Inilah yang menjadi acuan ataupun menjadi ramuan kepada musuh Islam untuk maju pada hari ini. Kalau kita ingat lagi zaman dulu, zaman Barat berada dalam zaman kegelapan. Ketika mana Barat duduk zaman gelap, Islam dah mencapai zaman cemerlang. Ini sejarah. Kita tengok dalam sejarah macam mana zaman Islam mencapai kehebatan, dengan kerajaan Islam yang terbentuk selepas daripada Nabi SAW, lepas pada zaman sahabat, dia mai kepada zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Ketika itu Islam cemerlang. Bukti ada Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini satu gudang, satu kilang memproses alim ulama, dan daripada situ terbit begitu banyak ilmu yang ada. Pada masa yang sama, Barat sedang berada zaman gelap. Mereka tenggelam dengan fahaman-fahaman sesat. Mereka tenggelam dengan fahaman yang memuja akal fikiran. Mereka tenggelam dengan satu ajaran yang berpegang dengan tahyul dan khurafat. Ini Barat maupun Timur. Tapi Islam dah berjaya. Islam dah berjaya. Lahir ramai doktor, ramai pakar bedah, ramai orang yang cerdik-cerdik pandai dalam semua bidang. Maka Barat khususnya melihat bahawa ini
salah satu perkara yang perlu direbut daripada orang Islam. Maka dilancarkan serangan demi serangan, sampailah kepada Baghdad diserang, Baitul Hikmah dibakar, dan banyak buku-buku hilang, tak dijumpai, sama ada yang terbakar ataupun yang ditenggelamkan ke dalam laut untuk dijadikan sebagai jambatan kepada kuda-kuda dan juga tentera-tentera musuh menyeberangi Baghdad. Maka dengan itu Barat diambil bawa balik khazanah ilmu yang ada pada Islam. Bukan sahaja khazanah ilmu, tetapi diambil cara hidup orang Islam. Diambil cara hidup orang Islam yang berpegang dengan agama dia, dan agamanya menjadi tunjang kepada kehidupan. Diambil yang tu. Dia diambil yang itu, maka berlakulah apa yang kita sebut sebagai, kita tengok zaman revolusi kepada Barat. Dia buat satu revolusi dengan mereka menghancurkan kuku besi yang ada kepada gereja. Mereka buang satu sistem yang ada dalam kehidupan mereka, iaitu gereja ni main peranan besar untuk menentukan segala hal dalam hidup mereka. Maka padri-padri dinyohkan daripada pemerintahan. Mereka buang. Hanya diberikan hak kepada dia dalam soal agama dia saja. Dalam hal ehwal tentang agama Kristian, yang itu rujuk kepada padri dia. Tapi dalam hal pemerintahan tak dibenak, padri campur tangan. Kerana sebelum itu, golongan padri inilah yang telah salah guna kuasa, menindas, menyiksa, memperkenalkan banyak perkara yang berbentuk kezaliman, penderaan kepada orang. Akhirnya orang tak puas hati. Orang tak puas hati. Maka akhirnya diambil sistem yang ada daripada Islam ini, tetapi tidak diambil sepenuhnya. Tidak diambil sepenuhnya. Diambil dia punya jis, dia punya kebaikan yang ada pada Islam, kemudian dibuat, iaitu kalau dalam Islam kita menggabungkan unsur pemerintahan, unsur kekuasaan dengan unsur agama, iaitu yang dikatakan sebagai tidak sekular tu. Kita tidak sekular, maknanya pahaman sekular perasin. Kita tak faham dengan faham sekular, kita sekalikan. Maknanya dunia dan akhirat berada pada landasan yang sama. Ke Barat dia ambil benda ni, formula ini, maka mereka mencapai kemajuan. Dengan cara apa? Dengan cara tukar sistem hidup Barat bagi kepada orang Islam. Paksa orang Islam tiru macam mana sistem hidup Barat, kemudian senyap-senyap mereka tiru cara macam mana yang ada dalam Islam. Mereka ambil nilai, ambil dia punya nilai hidup Islam, praktik. Maka dia buat main nilai hidup mereka yang buruk bagi orang Islam buat. Maka orang Islam jadilah seperti mana hari ini. Dia ambil nilai buruk hidup orang bukan Islam, dan nilai hidupnya yang sebenar yang ada dalam Islam diambil oleh orang lain. Maka orang lain mencapai kemajuan. Maka kita nak mengajak balik kepada sistem ataupun cara yang asal yang kita punya. Itu kembali kepada berfaham bahawa Al-Quran dan hadis bukanlah kitab-kitab dongeng. Dia bukan perkara-perkara yang direka, tetapi dia adalah fakta yang benar. Dia adalah fakta yang betul, yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak kita ikut dia. Maka tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, hari ini kita nak sambung lagi tentang peristiwa yang ada kaitan dengan apa yang kita cerita hari itu. Iaitu kita dah masuk sikit cerita tentang Bani Israel. Bani Israel, satu kisah yang cukup banyak disebut dalam Al-Quran. Boleh dikata majoriti kisah berkaitan dengan Bani Israel. Majoriti. Tapi pelik kan? Kalau kita belajar dalam ilmu sejarah, mana-mana tahap sekalipun kita belajar ilmu sejarah, kita tak jumpa cerita tentang kisah Bani Israel ini. Kita tak jumpa. Yang ada kita jumpa dalam Quran. Dalam Al-Quran kita akan jumpa kisah Bani Israel. Kita belajar daripada dulu, daripada kecil kita mengaji sejarah. Kita tengok sejarah dunia ke, sejarah apa ke. Kita tidak jumpa sejarah, kalau dicerita sekalipun, tidak seperti mana version yang ada dalam Al-Quran. Dia tak ada lagu tu. Artinya sumber ambilan orang yang mengkaji dan menulis tentang sejarah ini, pasal tu orang duk argue ni, pasal tu orang duk petikai lagi. Sejarah ni ada yang tak betul dan sebagainya, masih lagi dalam proses pertikaian nak baik pulih dan sebagainya.
Tapi kita sebagai orang yang beriman dengan Al-Quran, kita yakin bahawa kisah ini, kisah yang masyhur dalam Al-Quran ini, kisah yang berlaku dalam sejarah dunia, dan dia kisah yang penting. Kalau tak penting, Allah Ta'ala tak akan masukkan dalam Al-Quran dengan ayat yang begitu banyak. Kita dah baca dah hari itu sikit, dan kita nak sambung ayat yang ke-47 dalam surah Al-Baqarah ni. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan maksudnya, Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmat-nikmat kami yang telah kami berikan kepada kamu. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan bahawasanya aku perlebih akan kamu atas segala alam zaman manusia itu. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Dan takut oleh kamu akan hari kiamat yang tiada boleh menolong seorang daripada seorang akan suatu, dan tiada diterima daripadanya syafaat, dan tiada diambil daripadanya tebus, dan tiada mereka itu ditolong akan mereka itu yang boleh melepas daripada azab Allah apabila tiada mengikut mereka itu akan hukum Allah. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Dan ingatlah ketika kami lepas akan kamu, arti datuk nenek kamu, daripada Raja Fir'aun dalam negeri Mesir. Hai Bani Israel, merasa mereka itu akan kamu akan sejahat-jahat azab, menyembelih mereka itu akan segala anak-anak lelaki kamu, dan menghidup mereka itu akan segala anak perempuan kamu, kerana kata setengah kohanah Tok Nujum baginya bahawa seorang kanak-kanak lelaki lagi diperanak pada Bani Israel, ada ia sebab bagi menghilang kerajaan engkau. Maka menyuruh Fir'aun bunuh kanak-kanak lelaki yang diperanak pada Bani Israel hingga dibunuh 12,000 kanak-kanak, kata qil 70,000. Dan pada yang demikian itu balak daripada Tuhan kamu yang besar. Beberapa ayat yang kita baca ini, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala nak peringat lagi sekali Bani Israel tentang anugerah Allah kepada mereka. Pasal apa kita baca kisah Bani Israel ini nampak macam tak ada kena-mengena dengan kita? Nanti kita akan tengok di penghujung. Di penghujung ni kita akan tengok sebenarnya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala buat mai kepada kita kisah ni. Pasal apa buat mai kisah yang seolah-olah menampakkan kepada kita kebodohan satu manusia? Adakah nak suruh kita tiru, ataupun adakah kita ni nak ambil pedoman daripada kisah orang yang tak cerdik ini? Nanti kita akan tengok. Baik, dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala perjelas kepada kita bahawa Bani Israel ini adalah golongan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi golongan yang dimuliakan, yang diartikan dengan faddaltukum 'alal 'alamin, kami lebihkan kamu di atas sekalian alam. Mufassir menjelaskan bahawa dimaksudkan dengan sekalian alam ini dengan maksud pada waktu tu, bukan dengan maksud bahawa Bani Israel ini dia lebih daripada sekalian umat daripada dulu sampai lah. Dan inilah yang menjadi pegangan kepada golongan Yahudi. Mereka berpegang bahawa dalam Quran pun sebut wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, kami lebihkan kamu ke sekalian alam. Maknanya mereka kata mereka lebih mulia daripada umat Nabi Muhammad. Mereka kata mereka lebih mulia daripada umat Islam zaman lalu. Maka mereka pun anggap bahawa orang Islam dan umat-umat lain daripada mereka adalah anjing-anjing yang boleh dibunuh. Pasal dia kata dalam Quran pun sebut. Sedangkan kata mufassir ayat ini merujuk kepada apa? Kepada waktu tersebut, ketika mana dibangkitkan nabi-nabi, rasul-rasul di kalangan mereka, dan ketika mana mereka dihidupkan, mereka lah umat yang paling baik. Tanpa dinafikan bahawa waktu itu ramai lagi orang yang hidup, ramai lagi manusia yang ada di keliling-keliling sana, tetapi Allah Ta'ala tidak ambil kisah-kisah orang lain bubuh dalam Quran. Allah pilih kisah Bani Israel masuk dalam Quran, kemudian beritahu pula Bani Israel adalah golongan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walhal pada waktu tu sudah ada pun tamadun-tamadun di tempat-tempat lain. Malah sudah ada tamadun-tamadun daripada Asia. Dah ada dah. Malah menurut sebahagian pengkaji menyatakan bahawa Mesir pernah dijajah oleh satu kaum daripada Asia. Benua Asia, dia pergi ke Mesir, merantau sampai pernah menjajah kerajaan di Mesir, yang akhirnya dia digulingkan kembali oleh kerajaan, oleh penduduk-penduduk tempatan setelah mana berlalu beberapa lama masa. Nampak? Walaupun ada kaum-kaum lain, tetapi tidak dimasukkan kisah mereka. Seperti ada kaum Qibti, seperti ada kaum Kan'an, ramai lagi kaum-kaum lain yang ada di keliling-keliling itu, tapi mereka tak diambil kisah dia. Malah tidak dirakamkan kisah ketika itu kelebihan diberikan kepada golongan Arab sekalipun. Tak diberikan. Walhal kita tahu daripada Nabi Ibrahim itu, anaknya Ismail dan Ishaq itu, Nabi Ishaq melahirkan keturunan yang dikenali sebagai Bani Israel, dan Nabi Ismail pula melahirkan keturunannya yang dikenali sebagai bangsa Arab. Bangsa Arab maknanya sudah ada susur galur bangsa Arab pada ketika itu. Tapi Allah bagi tahu pada waktu itu Bani Israel adalah golongan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bukti-bukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala melebihkan Bani Israel dalam ayat-ayat selepas daripada ayat yang kita baca tadi. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah taala sebut yang pertama, wa idh najjaynakum min ali fir'aun. Itu yang pertama. Dalam ayat yang kita baca nanti kita akan jumpa 10 perkara yang Allah taala bagi tahu kelebihan kepada Bani Israel. Yang pertama Allah bagi tahu wa idh najjaynakum min ali fir'aun, iaitu ingatlah. Dalam Quran ni tuan-tuan, bila kita sebut kata wa idh ni dia merujuk kepada wadhkuru idh. Wa uzkuru, dia ada satu perkataan yang dihazafkan, maknanya ada makna di situ. Wa taqdiruhu wadhkuru idh, ingatlah ketika. Idh tu dengan makna ketika. Dan ingatlah ketika mana kami selamatkan kamu daripada Fir'aun. Ni bila ni? Kalau kita baca sejarah, kita akan jumpa ketika itu adalah Fir'aun yang ke-17. Fir'aun yang ke-17, maknanya kerajaan Mesir ni dia lama dah. Sebab tu orang panggil kerajaan purba, kerajaan Mesir purba. Dia berkurun-kurun lama, dia ada kerajaan dia. Dan kerajaan yang ayat ini merujuk kepada Fir'aun yang ke-17, iaitu Fir'aun yang merupakan golongan yang bangkit kembali menentang golongan penjajah mereka. Golongan penjajah mereka yang kita sebut tadi ni mai daripada Asia, dia jajah dan dia berjaya tumpaskan kerajaan tempatan pada Fir'aun yang ke-13. Kemudian pada Fir'aun yang ke-13 itulah tercatatnya sejarah tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang akhirnya ditabalkan sebagai menteri di bawah kerajaan Fir'aun yang baik itu, yang ke-13. Kemudian Bani Israel dipindahkan oleh Nabi Yusuf daripada Palestin di Kan'an itu, dipindah daripada Kan'an mai ke Mesir. Duduk di Mesir, asalnya dikatakan mufassir menjelaskan lebih kurang 70 orang dipindah daripada Mesir dipindah daripada Kan'an, daripada Palestin mai ke Mesir. Duduk di Mesir, maka Nabi Yusuf jadi menteri. Bila jadi menteri, puak dia, kaum dia yang mai daripada Palestin ini diberi layanan istimewa, dibagi layanan yang cukup istimewa, dan diberikan mereka punya ruang-ruang untuk mereka mentadbir. Nabi Yusuf sendiri jadi menteri keuangan, seorang yang hebat menyelamatkan negara Mesir daripada kemarau. Maka raja nobatkan dia, tabalkan dia sebagai menteri. Dia bawa kaum keluarga dia, adik-beradik dia, semua mai. Bani Israel pada ketika itu, Bani Israel lah, Nabi Yusuf, anak cucu keturunan Nabi Yaqub ini, Bani Israel diberi layanan istimewa, dan dengan sendirinya penduduk asal Mesir pada ketika itu berasa tertindas, dan mereka menjadi golongan satu kaum kiri, yang kaum penentang, golongan pembangkang dalam kerajaan Mesir pada ketika itu. 4 orang Fir'aun bersilih ganti. Maka golongan yang tertindas ni tak duduk diam, dia cari jalan. Akhirnya Fir'aun yang ke-17 itu
Mereka berjaya rampas balik kuasa. Mereka rampas kuasa, maka naiklah Ramses itu. Kenal dalam sejarah Ramses II. Maka ketika Ramses inilah Allah Subhanahu wa taala paparkan kepada kita kisah ni. Kisah mimpi dia, mimpi dia berkenaan dengan apa nama ni, orang nak guling kuasa dia. Maka dikejar, diligan habis anak-anak lelaki yang dibunuh. Maka ketika itulah dibunuh Bani Israel. Dibunuh Bani Israel. Hanya dengan sebab mimpi raja. Dia guna alasan mimpi dia bunuh habis rakyat dia. Hanya alasan mimpi, alasan yang remeh-temeh aja panggil. Kemudian yang jadi lebih parah ni penasihat dia. Penasihat dia yang jolok dia bagi tahu, kata tuanku ni mimpi ni kita begini kena buat macam ni. Aja turut aja. Ini peranan orang kanan. Peranan orang keliling-keliling kerajaan, keliling-keliling raja, keliling-keliling menteri ni. Depa ni tolong feed maklumat, maka proceed aja, lulus peruntukan, beli, tak ada masalah. Bunuh, kita buat, naik harga dan sebagainya. Pasal orang yang feed maklumat kepada pemerintah, itu peranan dia. Maka dia pun buat keputusan bunuh. Keramailah golongan Bani Israel khususnya yang sudah pun menjadi sasaran dendam sekian lama. Daripada dendam lama dah, buat pasal aja. Sampai masa buat pasal bunuh. Ramai yang mati kena bunuh. Itu kisah dia. Itu kisah dia. Maka Allah Subhanahu wa taala suruh kita ingat balik. Suruh Bani Israel ingat balik, iaitu nikmat yang setelah mana kami selamatkan kamu. Selamatkan kamu daripada Fir'aun ini. Fir'aun ini. Selamat macam mana? Selamat dengan cara Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan depa dengan apa? Dengan apa nama ni? Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum. Dengan akhir episod itu. Akhir episod Nabi Musa seberang Laut Merah. Panjang ceritanya, dalam surah-surah lain cerita dengan lebih agak detail bagaimana Nabi Musa bawa lari kaum dia sampai ke tebing, sampai ke tepi Laut Merah. Laut Merah itu memanjang, Laut Merah kita tengok dalam peta tu memanjang tu, dia duduk di tengah-tengah. Nak pergi kot mana? Belakang tentera Fir'aun, depan laut. Maka Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Musa buat seperti mana yang ada dalam Quran, cerita ketuk dengan tongkat dia, laut terbelah. Laut terbelah. Maka menyeberanglah mereka laut itu. Wa aghraqna ala fir'aun. Lalu kami tenggelamkan. Kami tenggelamkan Fir'aun dan juga konco-konconya. Maka golongan Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa ini selamat. Allah Subhanahu wa taala suruh tengok, itu kes yang pertama. Kes yang pertama, cerita balik kepada Bani Israel yang menjadi anak cucu mereka. Kisah ni Allah Ta'ala paparkan kepada siapa? Yang pertama sekali kepada golongan yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat balik kisah hampa dulu, yang Allah ni hampa ketegak tak mau ikut Nabi ni. Hampa ingat balik dulu hampa tu punya kisah tu lagu mana. Allah Ta'ala perdengarkan balik kepada Bani Israel. Baik, jadi apa nama ni, salah satu sebabnya ialah kerana apa? Kerana puak yang kuat menentang Nabi pada ketika awal Islam, Yahudi. Golongan Yahudi. Inilah puak di antara golongan yang paling kuat menentang Nabi. Maka Allah Ta'ala cerita balik. Ini kisah-kisah hampa dulu. Ingat balik. Dan kisah tu tak berhenti takat tu. Allah Ta'ala kata apa? Wa antum tanzurun. Sedangkan hampa sendiri tengok. Hampa tu dengan makna tok nenek hampa sendiri. Dan kisah itu disampai di satu generasi ke satu generasi. Depa tolong cerita lagi, cerita. Kisah tok nenek depa dulu, kehebatan tok nenek depa dulu seberang Laut Merah. Hebatlah. Mana ada orang berlaku dalam sejarah sampai macam ni. Cerita balik ke anak cucu depa, tok nenek kita dulu seberang Laut Merah, tak pakai jambatan, tak pakai kapal, tak pakai bot, lalu gitu aja. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita ada Nabi Musa yang Allah Ta'ala bagi pada tongkat kepada dia, ketuk laut sampai terbelah. Cerita balik kepada anak cucu. Kelebihan yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut lagi kelebihan lagi. Kelebihan yang kedua tadi, wa idh faraqna bikumul bahra, iaitu kami pisahkan, kami terbelahkan laut itu. Kelebihannya yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, yang ketiga, wa idh wa'adna Musa 40 lailah. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan
thumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun thumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala sebut ini sebagai anugerah yang ketiga. Yang pertama tadi selamat daripada Firaun, yang kedua terbelah laut, kemudian yang ketiga ini ialah Allah Subhanahu wa taala bagi anugerah kitab kepada Nabi Musa, kitab Taurat. Kitab Taurat. Dengan apa? Allah Taala cerita. Dia punya kisah yang agak tragis dia. Iaitu Nabi Musa diperintahkan Allah Taala lepas mana dia selamat daripada Laut Merah itu, di antara perkara yang Allah Taala perintahkan Nabi Musa diperintah untuk bermunajat di atas satu gunung yang namanya Tur Sina. Tur Sina lah ni orang panggil Tur Sina. Tur Sina. Kami sempat sampai ke puncak Tur Sina, dan sempat sampai di tempat yang dikatakan Nabi Musa bermunajat di kemuncak Tur Sina itu. Atas bukit Tur Sina ada lagi bukit-bukit yang sekitar itu, ada lagi bukit yang lagi tinggi daripada tu. Ada satu bukit lain lagi yang lagi tinggi. Atas Tur Sina itu, bukit yang masyhur itu, naik ke atas bukit tu, kita akan tengok pemandangan yang cukup cantik. Cantik sungguh pemandangan. Tunggu sampai subuh kita akan nampak macam mana matahari naik terbit tu. Sikit-sikit dia naik, cantik sungguh. Biasanya kalau orang pergi buat ziarah ke Mesir, biasa dia tak bawa lah tempat tu. Pasal dia ambil masa yang lama untuk nak pergi, nak canggah bukit tu pun dia kena naik tengah malam. Dia kena naik tengah malam, kemudian akan sampai di sana sebelum subuh. Dia target dah sampai sebelum subuh. Payah nak naik. Payah, memang payah. Dia punya jalan dia berliku-liku tu dah ada jalan. Apatah lagi Nabi Musa pada waktu tu tidak ada jalan. Nabi diperintahkan untuk naik ke atas bukit tu bermunajat. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Musa naik dan duduk di sana selama 40 hari. 40 hari. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada Bani Israel dan kepada kita bahawa Allah pilih Nabi Musa naik atas bukit, duduk sana 40 hari. Dalam surah lain, dalam surah Al-A'raf, Allah Taala sebut juga, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Allah Taala sebut dalam ayat ini, dalam ayat surah Baqarah ni 40 hari terus. Tapi dalam surah Al-A'raf Allah Taala sebut apa dia? Perintah asal ke Nabi Musa adalah 30 hari. 30 lailatan wa atmamnaha bi 'ashrin. Lalu kami sempurnakan dia lagi 10 hari. Menurut beberapa riwayat menyatakan bahawa Nabi Musa ni peringkat asal dia tidak sabar. Dia tidak boleh sabar dengan kekurangan yang ada pada diri dia. Maka dia buat satu perkara yang mengakibatkan kena postpone. 30 tambah lagi 10 hari. 10 hari. Dan dia telah pun berjanji kepada Bani Israel yang dia akan turun balik. Dia akan turun balik, dia akan bawa kepada mereka sesuatu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka apa berlaku dalam tempoh tu? Dalam tempoh yang sekejap saja, dalam tempoh 10 hari tu. Maka berlaku kisah yang juga masyhur. Bagaimana Bani Israel kena bohong. Kena bohong. Bohong dengan siapa? Bohong dengan manusia yang mendakwa bahawa Tuhan kita ini berbentuk anak lembu. Berbentuk anak lembu. Maka Samiri, seorang yang diberi nama Musa Samiri, dia Musa juga, Musa Samiri, dialah yang telah buat satu trik, satu tipu daya yang akhirnya orang terpesona, akhirnya mereka sembah anak lembu. Dengan cara macam mana? Dia dalam surah Taha ada sebut. Surah Taha ada sebut dalam kisah yang bagaimana Samiri ini dia faqabattu qabdatan min athir rasuli fanabaztuha wa kadzalika sawalat li nafsi. Dia ambil kesan tapak kaki daripada rasul ni, makna malaikat. Dia ambil kesan tapak kaki, dikatakan tapak kaki kuda, tapak kaki binatang tunggangan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, boleh nampak. Kemudian dia ambil kesan tapak kaki tu, dia ambil tanah tu. Kemudian tanah inilah yang telah dia campakkan ke dalam satu bentuk, satu binaan yang diperbuat daripada perhiasan. Dikerah semua Bani Israel, buat keluar semua barang kemas. Semua pakat-pakat kena bagi barang kemas, kita nak buat satu Tuhan. Dia buat gitu. Bani Israel ni pun percaya. Yang kata Bani Israel ni, dia percaya pasal apa? Dia hanya beralasan apa? Nabi Musa mungkir janji.
Nabi Musa mungkir janji, dia janji kita nak balik, dia tak balik lagi. Dalam tempoh 10 hari dia boleh tempar binatang itu dengan barang kemah yang dikutip daripada Bani Israel ini. Dia tempar, kemudian dia bentuk haiwan, dia bawa lempak masuk tanah yang dia ambil daripada kesan tapak kaki tu, masuk dalam tu, maka keluar suara. Keluar suara, fa akhraja lahum apa nama ni, keluar daripada binaan itu suarun, keluar suara. Kemudian dia kata apa? Fa hadza ilahu Musa, inilah Tuhan kamu, ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Dia kata inilah Tuhan Musa dan Tuhan kamu semua. Dia lupa. Dia kata Nabi Musa tu tak teringat. Kata sebenarnya Tuhan duduk di sini. Ni dia Tuhan. Pakat-pakat kena bohong, pakat sembuh habis. Sembuh habis. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah mana selesai 40 hari Nabi Musa bermunajat, maka diberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat. Kitab Taurat, lembaran-lembaran yang menjadi pedoman dan panduan kepada Bani Israel. Tuan-tuan, cubalah bayangkan bagaimanakah perasaan seorang Nabi itu. Dahlah dia tolong mereka, selamatkan mereka keluar daripada bencana yang besar. Kemudian dia dapat perintah pula jumpa untuk menajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian susah payah dia naik panjat gunung yang tinggi. Kemudian kena denda pula. Kemudian dah kena denda, janji dah dengan pak dia kata nanti aku akan main balik dekat hampa. Sikit ya. Sikit saja kesilapan yang ada. Bukan silap pun, maknanya memang itulah ketentuannya. Sikit saja. Maka dia boleh kena bohong dengan begitu mudah sekali. Dan dia balik kepada Bani Israel tergesa-gesa sampai Allah Ta'ala tegur dia, wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Allah Ta'ala tegur dia, wahai Musa, yang kelang kabut ni pasal apa? Kelang kabut ni pasal apa? Maka dia kata, aku nak segera balik kepada kaum aku, dan aku tahu kata wa adallahumus Samiri, dan Samiri dah sesatkan mereka. Maka Allah bagi tahu kepada Musa akan terima lagi ujian. Nabi Musa akan dapat lagi ujian, maka kena terimalah ujian itu. Maka Nabi Musa balik kepada kaum dia. Nabi Musa ni terkenal dengan orang yang garang. Kita pun tahu kisah dia masa duduk di Mesir lagu mana, dia tumbuk orang sekali mati terus. Nabi Musa ni terkenal dengan orang yang bengis, orang yang hebat, orang yang bengis. Dia balik tu, tuan-tuan, dia lempak kitab Taurat tu, dia pegang Nabi Harun. Nabi Harun ni dia pesan dah. Kan Nabi Harun bila mana dia tak ada ni, Nabi Harun lah menjadi ketua, Nabi Harun lah kena pimpin dia pak. Bila balik dia jumpa dengan Nabi Harun tu, tahu dia pegang rambut, dia pegang janggut. Dia pegang dua-dua tu Nabi Harun ni. Marahnya dia dengan keadaan yang berlaku, dengan sesatnya Bani Israel ni. Betapa dia ni begitu sayang kepada Bani Israel. Sesat-sesat dia pegang janggut Nabi Harun, dia pegang rambut dia tu. Kita boleh bayang pegang kepala lagu mana dah, pegang kepala, pegang rambut, pegang janggut. Seolah macam kita kata ni marah sungguh lah ni. Takkan sampai tara tu kalau kata tak, kalau marah biasa-biasa. Ni dia pegang tu kira-kiranya tinggal tak rimbuk aja lagi. Tapi marah lah. Marah. Dan dia tanya, apa hang buat? Apa yang kamu buat? Tengok saja ke apa yang mereka buat? Marah. Dia marah. Nabi Harun bagi tahu, aku dah bagi tahu semua dah, tapi mereka tak mau dengar. Dan Nabi Harun buat apa yang diperintahkan, suruh macam-macam, tapi dia pergi. Terkenal dengan kedegilan. Maka Nabi Musa selesaikan kes itu, panggil Samiri. Qala fama khatbuka ya Samiri, apa hai kamu ni Samiri? Maka Samiri pun bagi tahu yang ayat tadi kata dia ambil bekas dan sebagainya, cerita balik. Qala dhahab fa inna laka fil hayati an taqula la misas. Pergilah kamu. Qala dhahab fa inna laka fil hayati an taqula la misas. Kamu dihukum di dunia ini, siapa pun tak boleh sentuh kamu. Siapa pun takkan boleh sentuh. Maknanya dia hidup dalam terbuang. Dia hidup dalam terbuang dan dia terhina. Maka selamat kembali Bani Israel. Itu nikmat lagi. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurnia kepada Bani Israel. Sesat dah tu. Sesat dah begitu. Panjang cerita tentang Samiri ni pun ada kisah dia yang tersendiri. Tentang Samiri ni pun ada yang kaitkan dia dengan peristiwa Dajjal dan sebagainya. Apalah itu bukan fokus kita pada malam ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut lagi nikmat kepada Bani Israel.
Wa idh ataina Musal kitab wal furqana la'allakum tahtadun. Lagi nikmat yang Allah Taala bagi kepada Bani Israel apa dia? Bagi kitab Taurat. Dapat kitab Taurat dengan erti kata Nabi Musa menjadi nabi yang melancarkan satu syariat kepada Bani Israel. Bukan semua nabi mendapat kelebihan yang macam tu. Bukan semua. Dan kebanyakan nabi tidak mendapat kitab. Mereka hanya dapat suhuf. Suhuf artinya lembaran-lembaran tertentu sahaja, menjadi pedoman-pedoman dalam kes-kes tertentu saja. Tapi bila sebut tentang Alkitab, artinya seolah-olah dia melengkapi satu pakej hidup pada zaman tu. Itu makna kitab. Dan dia boleh menjadi orang yang review kepada syariat yang ada. Maknanya ada hukum-hukum yang akan ditambah baik, ada yang digugurkan, ada yang di alter dan sebagainya. Itu tentang syariat. Maka Nabi Musa menjadi seorang yang membina satu syariat kepada umat. Kelebihan yang Allah bagi kepada dia. Yang ni Allah bagi tahu kelebihan lagi kepada Bani Israel. Dapat nabi, dan nabi itu pula membawa satu cara hidup kepada kamu setelah mana kamu ini hilang pedoman. Menjadi orang yang terbuang, terasing daripada masyarakat, duduk dalam satu tempat yang tidak bertamadun. Lalu Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada mereka. Dan dengan adanya kitab ini, melebihkan lagi dia dengan seluruh penduduk dunia yang ada pada waktu tu. Kerana bila turun sahaja syariat Nabi Musa ini, maka dengan sendirinya dia akan didakwahkan kepada seluruh umat manusia yang lain. Kerana Nabi tugasnya universal. Nampak kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada Bani Israel lagi. Kemudian lagi yang kelima Allah Ta'ala sebut, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Yang ini pula kelebihan yang Allah Ta'ala suruh Nabi Musa ingatkan kepada mereka. Kelebihan daripada kelebihannya ialah apabila mereka ini menganiaya diri mereka sendiri dengan mereka ambil patung hak tadi ni, ambil patung tadi, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima taubat mereka. Mereka bersalah, Nabi Musa betulkan mereka, maka mereka bertaubat. Maka bertaubat pada ketika itu mengikut syariat Nabi Musa. Nampak? Ni syariat dia. Iaitu hendaklah dibunuh. Mereka syirik, dosa syirik, maka bunuh. Syirik. Kalau zaman kita sekarang, orang yang melakukan perbuatan syirik, kalau dia ditangkap sekalipun, dia akan diistitabah. Dia akan disuruh bertaubat. Kena kurung dia 3 hari. Kena kurung dia 3 hari, kena suruh dia bertaubat. Kalau dia buat ajaran-ajaran sesat dan sebagainya, penyembahan itu, penyembahan ini dan sebagainya, ditangkap, dia kena bertaubat, disuruh bertaubat. Dalam tempoh beberapa hari, tak mau juga, barulah boleh dikenakan dengan hukuman-hukuman yang tertentu. Tuan-tuan, sama ada kita sedang atau tidak, sebenarnya enactment dalam negeri-negeri di tanah Melayu ni memang dah ada memperuntukkan untuk kesalahan perbuatan-perbuatan syirik, khurafat dan segala penyembahan-penyembahan yang sesat ini, memang ada peruntukan dia dalam enactment kerajaan-kerajaan negeri, termasuk negeri Pulau Pinang. Memang ada. Walaupun hukuman yang diperuntukkan hanya 3, 5, 6 tu sajalah. Itu hukuman tak boleh buat apa lah, kok mana pun yang itu. Tapi kesalahan-kesalahan banyak. Termasuklah kesalahan tak sembahyang Jumaat. Hak Terengganu buat tu tuan-tuan, bukan kata buat baru tak. Dia melaksanakan enactment yang dah sedia ada. Memang dah ada dah, tapi tinggal lagi tak implement. Pulau Pinang pun ada. Pulau Pinang pun ada, tapi hak yang digunakan, yang diimplementasikan apa dia? Tangkap khalwat, kemudian persetubuhan haram, kemudian itulah yang ada pun khalwat, persetubuhan haram, berzina. Yang lain kalau kita cakna, kita boleh nak menjadikan enactment ini hidup. Dengan cara macam mana? Kita kena buat laporan. Ada sahaja perkara-perkara yang sesat begini, kita buat report. Sebenarnya report macam ni nak pergi ke mana? Orang tanya nak report ke mana? Sebenarnya kalau report, dia kena report polis. Reportnya report polis kena ada. Dan polis pula akan joint venture, dia akan JV dengan pihak penguasa daripada Jabatan Agama Islam. Jadi dua entiti ni dia kena bertindak, kemudian barulah dia boleh ambil tindakan. Boleh ditangkap dan boleh dihadapkan ke mahkamah pasal ada enactment. Boleh dihadap. Pasal tu di negeri Terengganu depa boleh buat. Depa boleh tangkap orang yang tidak tidak berpakaian dengan sopan di khalayak ramai,
Boleh tangkap, kemudian boleh didenda, compound. Dan orang yang kena compound, dia tidak boleh lawan balik. Dia tak boleh cabar balik hukuman dikenakan kepada, melainkan rayuan lah. Tapi dia nak cabar balik, dia nak kata penguat puasa salah dan sebagainya, undang-undang ini tak patut buat, tak boleh. Pasal ada enactment. Dan enactment ini menjadi satu, kita kata, perkara yang menguatkan penguat puasa. Bila dia tangkap dan dia berhak untuk dikenakan, untuk kenakan denda. Ada sebenarnya, banyak tuan-tuan. Sebenarnya banyak ada dalam enactment berkenaan dengan hal ehwal agama Islam. Tapi tinggal lagi kadang-kadang masyarakat kita ni dia kata apa? Kalau report sekali lagi kena jadi saksi. Tu yang leceh tu. Menjadi saksi sekali lagi kena menghadap lagi, dia tahu kita report, pasal hang jaga hang. Yang tu kita tak mau tu. Last kali tak jadi report dah, saya kena jadi saksi. Pula last kali tak boleh buat apa? Tak boleh buat apa. Jadi saksi kena ada lah dalam laporan yang dibuat. Baik. Dalam kes ini Nabi Musa perintahkan depa ni kena bunuh. Depa bersalah, depa bertaubat, lalu hendaklah dibunuh. Cara macam mana? Orang yang tidak terlibat, Bani Israel yang tidak terlibat dengan penyembahan anak lembu tadi, dikehendaki bunuh orang yang terlibat. Itu syariatnya. Itu syariatnya. Maknanya hukuman dia bunuh. Itu hukuman, nak pergi selesai. Lalu Allah Subhanahu wa taala fataba alaihim. Maka Allah Subhanahu wa taala fataba alaikum. Fataba alaikum. Lalu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat depa. Walaupun mati, tapi dikira sebagai golongan yang bertaubat dan golongan ini selamat. Sampai tahap tu Allah Taala menjanjikan kepada depa, buat benda ni hampa kena bunuh sekalipun, hampa akan selamat. Tentang yang menariknya dalam kisah ini, Nabi Musa dan juga para pengikut dia Bani Israel ini berlaku kes pembunuhan begini. Dan ada beberapa pandangan mufassir menjelaskan bahawa bagaimana pelaksanaan dia. Pelaksanaannya, yang pertama ada dalam riwayat mengatakan bahawa, mufassir menjelaskan bahawa awan mendung turun kelam sampai tak nampak. Orang yang nak bunuh tu dia tak nampak siapa dia yang dia bunuh. Pasal sekali lagi takut dia bunuh saudara dia sendiri, dia rasa kesian ke apa ke. Turun awan, siapa pun tak nampak siapa. Kelam habis ke semua, kemudian berlakulah pembunuhan. Dan ada yang kata diasingkan di antara golongan yang baik dengan golongan yang tidak baik ini, dia tak sebelah-sebelah. Maknanya saat lagi yang baik ini dia pergi bunuh yang sebelah sana. Ada yang kata pula cara pelaksanaan dia dengan depa duduk selerak gitu, jumpa siapa saja tikam bunuh. Macam tu pun ada. Jadi banyak pandangan daripada apapun yang berlaku ialah berlakunya pembunuhan terhadap golongan yang bersalah di atas kesalahan syirik ini. Tuan, kalau zaman kita hukum macam tu, hukuman bunuh terhadap syirik ni, boleh jadi ramailah mati kena bunuh. Pasal apa? Ramai orang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah bagi tahu itu nikmat yang kelima, iaitu taubat depa diterima on the spot. Taubat diterima on the spot. Kita ni, kita tak tentu lagi taubat kita terima lagu mana, bila nak terima, yang tu kita tak tahu. Tapi Bani Israel, Allah bagi jaminan, hampa buat yang ni walaupun mati, taubat diterima, boleh masuk syurga. Special. Ini satu lagi kelebihan. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala sebut, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Yang ini pula perangai Bani Israel. Telah mana yang berlaku kisah tu, berlaku kisah hak yang mati kena bunuh tadi ni, kemudian depa buat apa? Depa duduk di seberang Laut Merah itu, seberang tak ke mana lagi, duduk di situ. Dalam tempoh itu depa kata apa? Lan nu'mina laka hatta narallah. Kami tak puas hatilah, kami tak berapa sedap hati. Pasal apa? Pasal kami tak tengok lagi Allah tu lagu mana. Depa minta supaya Allah Ta'ala ni tonjol diri nak tengok Allah Ta'ala. Kan tadi ada arahan Allah Ta'ala suruh buat begitu, suruh buat begini, suruh ini. Macam Allah Ta'ala tu duduk keliling-keliling aja, macam duduk dekat dengan kita. Kalau macam tu boleh tak kami nak tengok Allah Ta'ala? Tu dia perangai manusia, tak pernah dia nak puas hati. Itu Nabi Musa tu, dia tak puas hati dengan Nabi Musa tu. Dia minta Nabi Musa tunjuk kat kami Allah Ta'ala tu lagu mana. Tentang kita ingat balik, Nabi Musa pun minta nak tengok Allah, kan? Nabi Musa pun minta untuk tengok Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim pun sama.
Nabi Ibrahim minta tengok Allah, Nabi Musa pun minta juga nak tengok Allah Subhanahu wa taala. Tapi beza antara dua. Kata mufassir, perbezaan di antara Nabi Musa minta dengan Bani Israel minta ini ialah apa dia? Nabi Musa minta ini dengan syauqan lillah. Syauqan lillah ni maknanya dengan perasaan rindu yang teramat. Sebab melihat tanda-tanda kenabian, setelah mana dia diangkat menjadi rasul dan Allah Taala bagi kepada dia kelebihan-kelebihan menjadi rasul. Kemudian wa kallamallahu Musa taklima, boleh cakap pula di lembah tua tu, cakap dengan Allah Taala dengan suara yang cukup indah. Tak boleh nak bayang keindahan suara tu. Bukti dia, Allah Taala tanya sikit, dia jawab banyak. Nah, Allah Taala tanya dia sikit dalam surah Taha tu, tanya sikit sahaja dia jawab panjang jela. Itu kisah Nabi Musa. Maka sampai tahap dia minta, ya Allah, nak tengok macam mana zat Allah Taala. Tak mampu, tidak mampu tengok. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim minta nak tengok Allah Taala, tak mampu tengok. Sampai Allah Taala kata apa? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Allah Taala suruh tengok. Suruh tengok. Kalau Allah Taala tajalli atas bukit tu boleh duduk diam, maka hang boleh tengok. Boleh tengok Allah Taala. Tapi kalau bukit tu tak duduk diam, tak ada can. Falamma tajalla rabbuhu, apabila Allah Subhanahu wa taala tajalli. Guna istilah tajalli. Tajalli ni tak ada makna. Dalam bahasa Melayu tidak ada makna yang tepat dengan makna tajalli. Maknanya Allah Subhanahu wa taala tajalli pada bukit itu, fasarra Musa sa'iqa, maka Musa jatuh pengsan. Dengan sebab berkecainya bukit itu, maka pengsan Nabi Ibrahim. Pengsan ni kisah Nabi Musa. Yang kisah Nabi Ibrahim kisah burung. Pengsan Nabi Musa, maka lepas tu bagi dia pun terjaga balik pada pengsan dia, maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Bani Israel minta ni bukan pasal kerana betul-betul kerana niat betul-betul beriman dengan Allah Taala, bukan. Dia minta ni pasal apa? Ta'annud. Ta'annud ni mana degil. Ta'annud ni mana saya saja buat olok-olok. Dia minta tu saja syok-syok. Boleh tengok Allah Taala bagus kan? Seolah-olah macam tu. Seolah-olahnya macam tu. Maknanya tidak yakinnya dengan perintah Allah Ta'ala sampai tahap lagi mana kami tak boleh tengok Allah Ta'ala, kami tak mau buat. Ni perangai-perangai ni ada diwarisi oleh orang-orang zaman lah. Ada. Maknanya tak boleh nak percaya lagi. Tak boleh nak beriman lagi. Tidak boleh nak rasa qanaah lagi dengan perintah Allah Ta'ala. Lagi mana tak nampak jelas-jelas azab depan mata, lagi tu nak jadi orang degil. Ini. Lalu apa berlaku? Maka fa'akhadathhumus sa'iqah. Lalu mereka disambak dengan satu sambaran sampai mati. Sambak ini kata mufassir sama ada sambak dengan makna bunyi ataupun sambak dengan makna kilat. Bunyi maknanya ada satu pekikan yang cukup kuat sampai mati terus. Ataupun dengan makna satu panahan kilat yang menjadikan mereka semua pakat mati habis ke semua. Itu dia. Maka dalam surah A'raf Allah Ta'ala jelaskan bagaimana Nabi Musa merintih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afatuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. Wahai Tuhanku, adakah engkau nak denda kami ni dengan perbuatan orang yang jahil? Minta supaya Allah Ta'ala maafkan. Pasal mereka ni duk terkenal dah, kata mereka ni memang bangang, memang bodoh pun. Adakah dengan sebab kebodohan sebahagian di kalangan kami ni, kami semua akan kena azab? Dia minta rayu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya diampunkan. Cuba kita tengok apa Allah Ta'ala buat kepada mereka. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Allah Ta'ala terima taubat, hidup balik. Lebihnya Bani Israel sampai tahap itu. Allah Ta'ala bangunkan kembali lepas mana mereka dimatikan itu, bangun balik daripada kematian. Kemudian nikmat yang seterusnya, yang seterusnya, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kemudian nikmat yang berikutnya, wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Manna wassalwa. Ini pula duduk di situ juga, duduk di seberang Laut Merah itu, minta makanan pula dah. Tak ada benda makan, minta, maka diturunkan kepada mereka manna wassalwa. Dua, makanan dan minuman. Kata kebanyakan mufassir, manna adalah minuman. Ada pula yang mengatakan manna bukan minuman, tetapi dia adalah makanan yang dicampur dengan apa pun dia boleh berubah.
Campur dengan air, dia boleh jadi minuman. Campur dengan benda makan, dia boleh berubah jadi makanan. Hebatnya manna ini. Kemudian salwa. Salwa ni mufassir sebahagian besar mengatakan dia adalah burung. Burung yang lebih besar daripada burung usfur. Usfur ni burung ciak. Dia besar sikit, dia besar daripada burung ciak. Turun daripada syurga. Turun daripada syurga kepada Bani Israel ini. Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Makanlah kamu daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu. Allah Ta'ala tidak menzalimi mereka, tapi mereka lah menzalimi diri sendiri. Seterusnya, nikmat yang berikutnya, wa idh qulna dukhulu hadhihi al-qaryah fakulu minha haitsu syi'tum raghada wadkhulul baba sujadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Terusnya Allah Subhanahu wa taala tak buat naya kepada Bani Israel. Depa duduk di situ, okey, sekarang Allah Taala pilih satu tempat untuk bangunkan kediaman depa. Maka Allah perintahkan kepada depa untuk balik ke Palestin. Perintah balik ke Palestin, bukan perintah balik ke Mesir. Diperintahkan mereka balik ke Palestin, tempat asal. Tempat asal mereka. Ingat balik kisah kita cerita awal tadi ni, Nabi Yusuf bawa kaum keluarga dia mai daripada Palestin mai ke Mesir. Mereka seberang Laut Merah, kemudian lepas pada situ diperintahkan balik kampung ke Palestin. Duduk di sana. Tahu dalam kisah yang masyhur ini juga. Bila mana disuruh mereka balik ke Palestin, dalam surah A'raf Allah Ta'ala sebut kisah yang masyhur bagaimana dia pedegi. Tak mau dengar. Inna lanadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Sebut jelas-jelas kepada Nabi Musa, pilah kamu baliklah ke Palestin itu bersama dengan Tuhan kamu. Punya kuajaknya bahasa dia. Baliklah engkau bersama dengan Tuhan kau. Pi baliklah, boleh kata bahasa kita, bahasa Qurajak kita, pi mampuhlah dengan Tuhan hang. Seolah-olah bahasa Qurajaknya macam tu. Sampai tahap tu bahasa depa. Suruh pi balik, pilah perang dengan depa. Depa sebut bahawa dia kata apa? Inna fiha qauman jabbarina wa inna lanadkhulaha ma damu fiha. Depa sebut kata apa? Di Palestin tu dah ada golongan yang dah kuat. Kita tak boleh balik sana. Tu dia. Jadi dia menggunakan akal dia. Satu golongan yang gunakan logik akal dia. Allah Ta'ala suruh balik ke Palestin. Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh kita martabatkan dan perkukuhkan syariat Allah. Tak, kita tak boleh yang tu. Kita kata yang penting kita kena pergi Putrajaya juga. Ni. Gunakan akal dengan menggunakan panduan wahyu. Allah Ta'ala suruh balik ke Palestin. Tak, kami tak mau balik Palestin. Kami nak balik Mesir. Pasal kami mai daripada sana. Kami nak balik sana lah. Kami dah berjaya kalahkan Fir'aun. Pasal apa nak kena pergi ke Palestin? Nampak? Dia gunakan otak dia. Walhal Allah Ta'ala perintah balik ke Palestin. Dan perintah Allah Ta'ala memang tidak ada logik untuk mereka. Pasal mereka pun tahu di Palestin dah ada golongan yang kuat. Di Mesir kita dah kalahkan mereka. Pasal apa kita tak balik ke Mesir? Nampak? Jadi dia menggunakan logik akal dia. Allah Ta'ala tidak mau kepada logik akal itu. Tapi perintah Allah Ta'ala yang itu kena buat dulu. Nak jadi lagu mana? Serah. Dia pergi. Tak mau dengar. Maka yang berlaku apa dia? Maka dia disesatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesat duduk dalam kebun, dalam ladang. Ladang tih nama dia. Ladang tih, bukan tebuh tu. Ladang teh tu pula bukan ladang teh. Jangan salah faham. Ladang tu diberi nama tayaha, tih. Satu ladang yang diberi nama tih, duduk dalam tu. Dan ketika itulah Nabi Harun dan Nabi Musa dimatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 40 tahun itu. 40 tahun dia persesat dalam ladang tu. Nabi Musa wafat dulu, kemudian setahun kemudian Nabi Harun pula wafat. Kemudian maka Bani Israel terus sesat dalam ladang itu. 40 tahun tak boleh keluar. Dia punya keluasan dia lebih kurang 30 farsakh kali, lebih kurang 30 kali 90 farsakh gitu. Farsakh ni maknanya satu farsakh lebih kurang 3 batu.
Lebih kurang dia punya lebar dia lebih kurang dalam 90 kali 3 dan 90 batu, 90 kali 3 pula lebih kurang dalam 270 batu, lebih kurang saya dah. Dia duduk sesat dalam tu. Beribu-ribu orang tu sesat duduk dalam tu, tak boleh keluar. Siapa pun tak boleh keluar 40 tahun. Maka ketika ini kita tengok bagaimana Allah Ta'ala bagi nikmat lagi kepada Bani Israel. Diangkat lagi pemimpin di kalangan Bani Israel ini Nabi-Nabi lagi. Munculnya dalam sejarah kita baca Nabi Syam'un. Nabi Syam'un yang orang gelak dia nama lain diberi kepada dia Samuel, Nabi Samuel tu. Nabi Syam'un dibangkitkan menjadi pemimpin kepada Bani Israel. Dan daripada Bani Syam'un ini berlaku peristiwa yang masyhur. Ini setelah mana depa keluar dengan Nabi Syam'un ini, depa boleh keluar daripada ladang itu. Dan akhirnya depa balik juga ke Kanaan itu. Balik juga ke Palestin. Setelah mana didenda selama 40 hari, keluar daripada ladang, baliklah juga ke Palestin. Itu pun dengan perangai yang tak berubah juga. Allah Ta'ala suruh masuk ke dalam Palestin dengan tunduk dengan makna bertaubat di atas kesalahan mereka. Mereka masuk dengan cara apa? Mengesot punggung di lantai, jalan dengan pungkuk mereka di atas lantai. Dan disuruh mereka ucapkan hittah. Mereka sebut habbah ni biji gandum. Hittah ni makna minta taubat tak? Dia tukar apa yang Allah Ta'ala perintah, yang tu dia tukar. Tu degil tak degilnya perangai Bani Israel ini. Masuklah juga balik juga ke Palestin. Kisahnya yang panjang di Palestin itu sampailah kepada Nabi Daud dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya Allah Ta'ala sebut lagi nikmat kepada Bani Israel. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Yang ini pula minta ayak. Minta ayak, tak ada ayak. Allah Ta'ala perintah Nabi Musa ketuk tongkat dia. Ketuk tongkat dia dekat batu, terpancar keluar daripada batu tu keluar ayak, 12 mata ayak. Yang ni digelar sekarang ni dengan nama Uyun Musa. Mata ayak Nabi Musa. Masih ada sampai sekarang dia punya tinggalan sejarah dia. Kalau kita pergi ke sana, kalau pergi ke Mesir, tuan-tuan minta dibawa ziarah ke Uyun Musa ni, dia akan ada batu tu, bekas-bekas lekuk tu dikatakan itulah bekas-bekas yang Nabi Musa tibai batu tu sampai keluar 12 mata ayak untuk satu mata ayak kepada satu kabilah. Kita pun tahu Bani Israel dia ada 12 kabilah, maka satu ayak untuk satu kabilah, satu ayak satu kabilah, supaya tak berebut. Sampai taratur sekali Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Jadi ni lagi nikmat kepada Bani Israel, kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada Bani Israel. Kemudian wa idh qultum ya Musa lan nasbira, ini yang terakhir, lan nasbira ala ta'ami wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimudh dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin min Allah dhalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq dhalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Baik, yang ke-10 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut kepada kita peliknya perangai depa dapat manna wassalwa, hidangan daripada syurga. Tiba-tiba depa boleh jemu dengan hidangan itu. Depa minta apa? Depa minta kacang, depa minta kacang adas, minta bawang. Ada ke patut dapat makanan daripada syurga, burung punya sedap, dia minta bawang, minta kacang. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Allah Ta'ala buat masuk ayat tu dalam Quran tu. Adakah kamu nak minta sesuatu yang common nak ganti dengan yang baik? Tak reti fikir ke? Hak yang baik mana, yang buruk yang mana, tak reti fikir. Minta hak yang buruk nak ganti dengan yang baik. Maka disitulah penamatnya. Akhirnya maka berlaku dia apa dia? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kata apa? Faduribat alaihimudz dhillah ihbitu misra. Bila sebab kata ihbitu misra, maka di situ adalah bermulanya detik kehancuran kepada Bani Israel seluruhnya. Iaitu Allah Ta'ala perintahkan Bani Israel, baik sekarang kamu nak yang itu,
kamu pergi ke Mesir. Yang kamu nak sangat nak pergi ke Mesir hak tadi ni, sekarang perintah sudah sampai, baik kamu keluar daripada Palestin, pergi ke Mesir. Di sana ihbitu misra fa innalakum ma sa'altum, di situlah kamu akan jumpa apa yang kamu nak. Ayat tu, bahasa tu kita tengok, kita cuba selami bahasa dia. Ihbitu misra fa innalakum ma sa'altum, pilah ke Mesir, apa yang hangpa nak ada sana. Hangpa nak cari apa? Lah ni apa yang hangpa nak, hangpa carilah sendiri. Istilahnya begitulah. Seolah-olah macam istilah dia apa? Aku tak peduli dah kat hangpa nak apa, hangpa melingkup pilah cari di sana. Istilahnya seolah begitu. Maka dia pun buat. Maka pergi cari. Ganti daripada yang baik, nak ganti pada yang tidak baik. Maka Allah Ta'ala beritahu, wa duribat alaihimul dhillatu wal maskanah. Maka mereka ditimpa dengan kehinaan dan kefakiran, kemiskinan dan keruntuhan. Pasal dipersilap percaturan. Sebenarnya Mesir bukan mudah bagai disangka. Bukan. Depa masuk ke Mesir, depa akan hancur di sana. Dan daripada situlah kita lihat sejarah tamadun selepas itu, Bani Israel mengalami zaman suram. Zaman suram. Pasal zaman kemuncaknya apabila berada di Palestin. Bila mana zaman Nabi Syam'un, lepas itu lahirnya tentera Talut. Lepas tentera Talut, lahirnya Nabi Daud. Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, itu zaman kegemilangan. Zaman kegemilangan dia. Tiba-tiba dia nak tukar. Pergi ke Mesir. Hancur Bani Israel. Maka disitulah Bani Israel ditindas, diserang, ditawan dan sebagainya. Perkara yang berlaku kepada Bani Israel. Akhirnya Bani Israel dikatakan para pengkaji sejarah bahawa tidak ada lagi suku sakat dia zaman lah ni. Sudah tidak ada lagi golongan yang dikenali sebagai Bani Israel. Malah Israel yang ada itu adalah jenama saja, bukan yang sebenar. Dia adalah jenama orang curi nama tu, dia bukan keturunan yang asal. Malah ada pengkaji sejarah kata apa? Sebahagian besar ataupun keseluruhan Bani Israel telah pun pupus ketika mereka berada dalam ladang yang sesat, dalam ladang 40 tahun tu, dikatakan habis semua dah. Setengah pengkaji sejarah kata macam tu. Setengah yang kata lagi setengah pula yang kata masih ada keturunan itu masih berlarutan, dan ada yang kata yang hidup sampai zaman Hitler, yang kata dibunuh oleh Hitler dan sebagainya. Tapi apa pun, kalau mengikut pedoman daripada wahyu, maka yang ada sekarang ini tidak lagi sebagai Bani Israel yang asal. Kerana boleh berdamai di antara Yahudi dan Nasrani, itu petanda bahawa kedua-duanya adalah golongan palsu yang guna nama, tetapi sebenarnya dia bertopeng dengan nama itu untuk kepentingan-kepentingan yang tertentu. Baik. Dan terakhirnya ayat ini, ayat yang terakhir pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah Taala tutup kisah ini, tutup satu episod cerita ini dengan apa? Allah bagi tahu secara umum, sebenarnya sesiapa sahaja, Allah Ta'ala tidak pilih kasih, sesiapa sahaja, baik dia ini adalah orang Yahudi, baik dia orang beriman di kalangan orang Islam, baik orang Yahudi ataupun orang Nasara ataupun orang Sabi'in. Sabi' ini satu golongan pula daripada puak Yahudi, Sabi'in. Siapa sahaja, man amana billahi wal yaumil akhir, siapa yang betul-betul beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, wa amila salihan, dan beramal soleh, falahum ajruhum 'inda rabbihim, mereka akan dapat balasan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, wala khaufun 'alaihim wala hum. Jangan bimbang, jangan risau. Maknanya Allah Taala tidak ajak kita untuk melihat dari sudut etnik, nama kaum, kabilah dan sebagainya. Allah Taala sebut kepada kita bahawa sesiapa sahaja sekiranya dia betul-betul beriman. Kena faham, maknanya kena beriman. Beriman dengan makna dia mestilah seorang yang muslim, mukmin. Bukan kata dia beriman walaupun dia tidak muslim, dia beriman, tak boleh macam tu. Kaedahnya dia mesti muslim dan dia mukmin. Tidak seperti mana setengah orang mentafsirkan ayat ini, dia guna ayat ini juga. Ayat ini dengan makna siapa sahaja yang baik, beramal soleh, maknanya buat amal kebajikan, maka dia baik. Maka dia akan mendapat keuntungan di akhirat. Dia pusing makna ayat ini. Maknanya ayat ini sebut secara general siapa sahaja yang baik, tapi dia lupa mentafsirkan innal ladzina amanu, beriman. Maknanya iman, dia ada rukun-rukun iman. Dan ini adalah satu teori tafsir yang dibina oleh satu golongan yang rosak iman. Dia menggunakan
tafsir hermeneutika, mentafsirkan sesuatu ayat Quran tidak berdasarkan sesuatu autoriti. Maknanya bagi golongan ini, dia tidak tafsirkan ayat Quran berdasarkan mufassir yang muktabar. Dia kata siapa-siapa pun boleh tafsir Quran, ikut suka dia. Ini cara tafsir hermeneutika. Maknanya dia ikut suka nak tafsir. Jadi dia tafsirkan ayat ini sesiapa sahaja, agama apa pun dia, ikut anutan apa pun, kalau dia buat baik maka dia akan dapat pahala. Maka dia ada can masuk syurga. Walhal kalau mengikut kita punya makna kita yang inklusif, yang eksklusif. Yang eksklusif kita kata apa? Maknanya yang ini tidak termasuk. Maknanya kalau dia baik secara mana sekalipun, tapi dia tidak beriman, bagi kita dia adalah ahli neraka. Mati dalam keadaan begitu, dia adalah ahli neraka. Ini yang menjadi eksklusif, yang kita tidak inklusif kepada orang lain. Baik. Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala paparkan kepada kita nikmat yang begitu banyak dapat kepada Bani Israel. Satunya kita sebut tadi bahawa ini merupakan satu ungkitan semula. Allah ungkit balik kepada Yahudi yang ada zaman Nabi. Dan ayat-ayat ini tidak dimansuhkan sampai kepada zaman kita sekarang. Pedoman kepada kita. Pedoman kepada kita. Bukan suruh tiru macam Bani Israel punya perangai. Jangan buat perangai macam ni pak. Nikmat dapat mencurah-curah. Siang malam pagi petang kita dapat makan. Kita dapat hidup, kita sihat, kita dapat hidup dengan aman, tempat tinggal ada, semua serba lengkap. Kita ada. Jangan tiru macam perangai Bani Israel. Maka di sini mufassir menjelaskan bahawa kelebihan para sahabat Nabi berbanding Bani Israel. Berbanding, dan kisah ni kisah yang masyhur juga, bagaimana Nabi ajak sahabat-sahabat pergi perang Tabuk. Pergi perang Tabuk dalam keadaan cuaca yang panas, kemudian dengan perjalanan yang jauh. Mereka tak buat perangai macam Bani Israel. Sahabat Nabi tidak minta makanan minuman daripada langit. Sahabat tak minta. Bila tak cukup makan dalam peristiwa Tabuk ni tuan-tuan, sahabat-sahabat buat apa? Mereka himpun makanan mana yang ada, semua pakat lungguk metak setempat. Ini yang berlaku dalam sirah perang Tabuk ini. Mereka tak suruh Nabi, wahai Rasulullah, minta doa turun apakah daripada langit. Tak suruh macam tu. Sahabat Nabi himpun semua makanan, kemudian kita nak makan, takat mana ada kita pakat makan. Kita makanlah setakat mana yang ada. Bila kelaparan, mereka tak ada lah minta Nabi buat apa, suruh Nabi buat apa, minta apa, kada. Sahabat Nabi bawa sahaja minuman yang sikit. Maka daripada situ jadi banyak dengan keberkatan, mukjizat Nabi, ayat keluar daripada tangan. Bukan mereka minta, bukan diminta, tetapi diberi kepada mereka. Begitu juga bila mana Nabi nak ajak mereka pergi perang, mereka sebut terang-terang, kami tak akan sebut seperti mana disebut oleh pengikut-pengikut Nabi-Nabi terdahulu. Baik Nabi Musa, baik pengikut Nabi Isa, kami tak akan sebut macam tu. Pergilah wahai Muhammad, infiru inna hahuna ma'aka muqatilun. Kami akan berserta dengan kau, bersama dengan kau di mana sahaja. Kami akan berserta berperang dengan kau. Tidak seperti mana mereka sebut dalam peristiwa Bani Israel ini. Mereka sebut apa dah? Inna hahuna qa'idun. Kami duduk sini, kami tak mau pergi. Tu beza, perbezaan dia ketara sangat di antara pengikut Nabi Muhammad, sahabat-sahabat yang setia, dengan golongan-golongan Bani Israel yang begitu teruk perangai mereka. Dan kita nak mewarisi perangai sahabat-sahabat ni. Kita nak mewarisi perangai sahabat-sahabat ini, yang mereka ini bukan golongan yang mengada-ngada, minta itu, minta ini, padahal kerja tak tahu mana. Kita nak minta kita Islam kita jadi hebat, kerja tak buat. Kita nak minta Islam berjaya, Islam menang, tapi semua pakat duduk relax, tak buat kerja apa. Tak jadi juga. Semua pakat boleh marah aja, GST lah, naik barang lah apa, boleh marah aja. Tapi tindakan kita nak buat apa? Buat duduk sengap gitu saja. Esok dapat bang brim ke apa ke pula, hancur pergi gitu. Dia hanyut gitu aja. Dia tidak ada satu tindakan yang konkret. Maka sebagai umat akhir zaman ini, kita tak tiru perangai Bani Israel. Dan begitu juga dengan para pemimpin umat Islam, baik orang yang menjadi pengikut di kalangan umat Islam pun sama. Jangan tiru perangai Bani Israel. Nikmat banyak, kufur nikmat. Allah Ta'ala anugerah kepada negara kita ni serba macam nikmat yang ada. Serba-serbi Allah bagi. Jangan kufur nikmat. Jangan kufur.
Dan kita tengok kesan kufur nikmat. Sekarang kita tengok Allah Ta'ala sempitkan kembali nikmat dia. Makinlah kita makin sempit, makin sempit, makin sempit. Nak salah pemimpin saja? Tidak juga. Salahkan rakyat pun sama. Orang kita pun sama juga. Duk terlibat lagi dengan perkara syirik, terlibat dengan perkara khurafat, terlibat lagi dengan ajaran-ajaran sesat. Banyak lagi orang yang cuai lalai ibadat dia. Banyak lagi orang yang tidak jelas fahaman dia. Banyak lagi yang terikut dengan fahaman-fahaman yang pelik-pelik, yang songsam begitu begini dan sebagainya. Banyak lagi hidup terlibat dengan benda-benda yang haram, terlibat dengan rasuah, terlibat dengan riba dan sebagainya. Duk mau lagi bergelumang dengan perkara tu. Allah akan sempitkan nikmat. Dia sempit. Tapi Allah Ta'ala ni Maha bijaksana, Maha pengasih, Maha penyayang. Dia sempit sikit supaya kita sedang. Supaya kita sedang. Dan insya-Allah, andai kata kita sedang, kita insaf, kita bertaubat, kita buat balik apa yang Allah Ta'ala perintah, dia akan luaskan balik. Dia akan luaskan nikmat itu kepada kita. Kerana kita yakin di sebalik hadis-hadis yang cerita tentang kesempitan hidup akhir zaman, ada juga hadis-hadis cerita bagaimana kehebatan nikmat Allah bagi kepada manusia di akhir zaman. Ada. Memang ada hadis-hadis yang cerita yang Allah Ta'ala berikan anugerah dengan binatang seekor cukup untuk makan sekampung. Susu kambing, susu lembu seekor boleh makan, boleh minum satu negeri. Memang ada hadis-hadis yang cerita tentang kelebihan kepada orang yang baik di akhir zaman. Di muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, kali akan datang kita akan sambung ayat yang berikutnya. Ayat yang ke berapa? Tak ingat dah ayat ke berapa nak sambung ni. 63 nah. 63. Insya-Allah kita akan sambung ayat yang ke 63 nah. Wa idz akhadna mitsaqakum wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu salihati wa tawassaw bil haqqi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa hamta ihdina siratal mustaqim bi khadami sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat Quran tu tafsir bil ma'thur. Kalau hadis tu masuk lah.